sustainer, and He is the one who has power over all. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi, dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha.
wa sahbihi wa barik wa sallim. Jom jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot Warna Pagi, Destinasi dan Ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. Rebut peluang menangi barangan cendera hati eksklusif IKIM. 3 pemenang setiap hari. Hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, kaifahalukum ya akhi ya ukhti. Moga baik-baik aja petang ini bil khair untuk kita semua, dan pastinya kita baik lagi untuk sama-sama belajar menerusi rancangan yang dah pun kita siap sedia di petang Selasa ini. Kita nak hayati rancangan Islam Agamaku. Ya, insya-Allah petang ini bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, insya-Allah, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Kita nak bincang dengan tajuk Tuhan dalam Islam, maksudnya konsep Tuhan lain. Macam mana yang dikira, yang dinilai dan juga pecahan-pecahannya kita akan bincang-bincang nanti. Dan jangan lupa boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga share sebanyaknya. Kita boleh juga ajukan soalan dan juga pertanyaan. Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, jangan lupa rancangan Islam Agamaku seketika nanti kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Syukur itu sifat mulia, benar dari tamak haluba. Rasa cukup apa yang ada, hati tenang, hidup sejahtera. Mari amalkan rasa bersyukur. Hidup bahagia, aman dan makmur. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur ya Allah.
Rasulullah. Syukur itu banyak caranya, taat beribadah, tekun berusaha, saling membantu, berkasih sayang, murah senyuman, mulus sedekah. Marilah kita beramal bersama, rasa bersyukur kita suburkan. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. 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 Air amat berharga dan merupakan bahan yang sangat penting untuk kehidupan. Kalau itu juga yang anda fikirkan, mari kita gunakan air secara berhemah. Jangan biarkan air mengalir di paip dan sinki. Sebaliknya, menutup paip air ketika menggosok gigi dan hanya menggunakan segelas air untuk berkumur boleh mencimatkan lebih kurang 9,000 liter air setahun. Apa tidaknya, kalaulah anda menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari, 3 minit setiap kali dan membiarkan pili paip terbuka, anda sebenarnya telah menggunakan lebih kurang 5 liter air seminit, iaitu lebih kurang 11,000 liter setahun. Bukankah itu satu pembaziran? Jimat air, bil anda juga yang selamat. 100.7 FM di Tawau, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Situ Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur Alhamdulillah kita kembali lagi bersama dalam pertemuan yang baik-baik di petang ini, petang Selasa, Masya Allah. Kita teruskan lagi program kuliah kita iaitu Rancangan Islam Agamaku bersama dengan tetamu kita Mona. InsyaAllah pada petang ini masih bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir dari Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah Doktor, terima kasih. Masih lagi ruangkan masa bersama Radio IKIM, Doktor. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Boleh tonton di situ untuk soalan, pertanyaan. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, kita nak bincang pada petang ini iaitu tajuk Tuhan dalam Islam. Okey, kita boleh bincang macam mana konsepnya Doktor. Jadi di awal ni sedikit penerangan, definisi dan juga mukadimah dalam membincangkan tajuk ini Doktor. Silakan Doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq. Pendengar Radio IKIM, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, bicara kita pada petang ini berkenaan dengan konsep Tuhan ya.
Kerana salah satu daripada komponen agama, elemen agama ni adalah pasal akidah. Dan dalam akidah itu dia ada bab ketuhanan, bab ilahiyat, bab uluhiyat. Ya. Jadi sebagai seorang Muslim, dan kalau kita nak mengenali agama Islam, kalau kita mu'allaf, kalau kita non-Muslim, bagaimana kita nak mengenal Tuhan dan bagaimana konsep Tuhan dalam agama Islam. Ya. Sebab di luar sana ni banyak benda yang dianggap sebagai Tuhan, ataupun kita kata sembahan-sembahan, ya. Benda yang disembah, benda yang kita minta doa kepada dia kalau sakit, ya, kita pergi ke satu tempat minta hajat dan sebagainya. Kita anggap benda tu sebagai sembahan, sebagai Tuhan, sebagai ada kuasa untuk menyembuhkan sesuatu penyakit, ya. Jadi bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam? Ya, bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam? Jadi konsep ketuhanan dalam Islam ini, ya, kita kenal Tuhan, ya, melalui sifat-sifat, ya, melalui sifat-sifat yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itu sifat-sifat Allah Ta'ala ni sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Dan daripada ayat-ayat yang membicarakan sifat Allah inilah kita kenal Allah Ta'ala, dan kita kenal, ya, inilah Tuhan yang sebenar, kerana Tuhan yang sebenar mestilah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Jadi kalau kita rajin belik Al-Quran, kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, kita akan jumpa biasanya di penghujung ayat, ya. Balik-balik tengok dalam Quran tu, dia hujung-hujung ayat tu, ya, hujung-hujung ayat tu, ya. Tengok hujung ayat tu, dia akan kata apa ni, Allah Ta'ala sifatnya begini, wallahu sami'un alim, Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha mengetahui, ya. Bukan sekadar mengetahui, ya. Kalau tahu, kita pun tahu juga, ya. Saya pun tahu, ya. Tuan-tuan yang mendengar ni pun tahu. Tetapi Allah ni sami'. Makna sami' ni kita terjemahkan yang maha mendengar ataupun maha pendengar. Makna mendengar segala-galanya, ya. Alim, maha mengetahui. Kita ni tahu, tapi Allah maha mengetahui, ya. Maha mengetahui segala perkara, ya. Ini sifat, ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerana itu Al-Quranul Karim apabila nak menceritakan pasal Tuhan, pasal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran menyebutkan tentang sifat-sifat Allah yang menunjukkan kepada kesempurnaan, kamal, menunjukkan kepada keagungan, jalal, dan menunjukkan kepada keindahan, jamal. Tiga benda tu, kamal, jalal dan jamal. Kamal maknanya sempurna, ya. Sifat-sifat Allah ni dia sempurna, dia tidak ada kekurangan. Jalal, dia sifat Allah ni dia agung, ya. Dia tidak agung lah, dia mesti agung. Kita nampak sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamal, cantik, indah, ya. Sifat-sifat itu adalah sifat yang indah, sifat yang cantik, ya. Dan menunjukkan juga sifat Allah ni sucinya Allah Ta'ala daripada bersamaan dengan makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersamaan dengan makhluk, ya. Itu asas yang penting, ya. Sebab itu kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, misalnya dalam ayat surah Al-An'am ayat 102 103 surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi ayat ni seolah-olah nak memperkenalkan Tuhan, ya, seolah-olah nak memperkenalkan Tuhan. Jadi macam mana Tuhan ni? Maka Allah menyatakan dzalikum, itulah Allah, dzalikumullah
Allah itu adalah Allah. Siapakah Allah? Rabbukum. Allah ini adalah Tuhan kamu, adalah pencipta, adalah Tuhan kamu. Rabb, ya, pemilik bagi kamu. Ya, Rabb makna pemilik lah. Allah yang memilih kita. Kata Rabb tu maknanya pemilik, salah satu maknanya. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia. Tiada Tuhan yang sebenar yang disembah melainkan Dia, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Khaliqu kulli syai', ya, Allah pencipta segala-galanya. Ini sifat Allah taala. Ya, Allah taala itu ada Rabb. Allah taala itu wahdaniyah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Allah taala itu berkuasa, maka Allah taala sebagai pencipta, ya, sifat Allah taala. Fa'budu, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah taala ke atas tiap-tiap sesuatu Allah taala menguasai, ya. Baik, jadi ini sebahagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah sebagai pencipta. Jadi cuba kita bandingkan dengan agama-agama yang lain. Adakah Tuhan dalam agama yang lain menyebutkan sifat-sifat sempurna bagi Tuhan? Adakah agama-agama yang lain menunjukkan sifat yang sempurna bagi Tuhan? Kerana dalam Islam Allah, ya, Allah adalah Tuhan yang sebenar dan Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Sedang pendengar, kalau hari ini kita sekarang tengah Faisal, ya, budak-budak tengah Faisal SPM dan sebagainya, ada yang saya nak sebutkan, ada agama, saya sembang dengan satu orang, tak payah sebut agama manalah. Dia nak pergi satu tempat. Saya tanya pasal apa? Ya, dia menceritakan pasal agama. Dia kata, agama kami ni, dia kata, ya, ni bukan agama Islam lah, ya. Agama kami ni dia ada kalau musim periksa, kami kena cari dewa ataupun Tuhan yang jaga peperiksaan. Ya, Tuhan yang jaga peperiksaan. Jadi kami pergi minta doa, minta hajat kepada Tuhan tersebut, kerana Tuhan tu dia menyelia, dia jaga bab peperiksaan. Jadi saya tanya lagi, kalau sakit jangan cari Tuhan tu. Tuhan tu dia tak ni, Tuhan ataupun dewa lah, ya. Dia guna dua istilah. Dia guna Tuhan, dia guna istilah dewa satu, Masa saya tanya dengan orang ni lah, orang yang tidak beragama Islam ni. Jadi dia kata kalau sakit lain pula, kena pergi cari Tuhan yang lain, dewa yang lain pula. Kerana ada Tuhan, ada dewa, dia jaga bab sakit je. Bab sakit nak bagi sihat dia. Ya. Kalau nak periksa, jangan cari Tuhan sakit, Tuhan sembuh ni. Kena cari Tuhan yang jaga periksa, ya. Jadi dia ada spesialis. Tuhan ni ada spesialis dia. Ini ada agama yang sebegitu, ya. Tapi dalam agama Islam tidak. Kalau nak puasa, minta kepada Allah, Allah mudahkan. Kalau sakit, nak minta bagi sembuh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa lapar, minta kepada Allah, Allah yang akan bagi kenyang. Segala-galanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak ada Allah lemah. Allah kuat dalam bab ni tapi lemah dalam bab ni. Allah boleh bagi sembuh tapi Allah tak boleh bagi makan. No. Dalam Islam Tuhan tidak sebegitu, Tuhan mempunyai segala sifat kesempurnaan, ya. Jadi Allah Ta'ala Khaliq, adalah pencipta kulli syai', ya. Setiap sesuatu tu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada agama, ya, agama yang lain daripada Islam, ya. Dia ada Tuhan yang menciptakan. Tuhan menciptakan. Tugas dia. Ini i'tiqad agama lain, Tuhan menciptakan. Tapi Tuhan ni dia tak jaga. Tuhan ni dia tak jaga. Dia cipta, dia tak jaga. Kemudian ada Tuhan lain pula, Tuhan yang kedua, ya, dia menjaga. Dan ada pula satu lagi Tuhan yang ketiga, dia memusnahkan. Itu ada satu agama yang lain pula. Jadi ada tiga Tuhan lah. Tuhan yang menciptakan, tugas dia. Tuhan yang kedua menjaga, tapi Tuhan yang kedua tak buat benar, dia tak cipta, dia tak boleh buat. Tugas dia jaga, ya. Tuhan yang ketiga, dia tak cipta, dia tak jaga, tapi dia musnahkan. Bila sampai masa nak musnahkan, dia musnahkan, ya. Ini ada juga agama yang sebegitu. Jadi dalam Islam, ya, Tuhan diperkenalkan dalam Al-Quran
diperkenalkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliqu kulli syai', pencipta segala-galanya, dan Allah Taala tu hafiz, Allah Taala tu yang jaga, dan Allah Taala itulah yang boleh memusnahkan. Jadi kita hanya satu je, ya, satu Tuhan sahaja, tidak ada kepelbagaian Tuhan itu. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itulah yang terkandungnya dalam rukun Islam yang kita sama-sama ingat, kita hayati dan juga kita tanamkan dalam kehidupan kita. Masya-Allah. Okey, kita akan bincang lagi dengan tajuk ini, Tuhan dalam Islam, dan kita alukan juga pertanyaan dari sahabat pendengar. Boleh hantarkan di talian WhatsApp konti soalan anda 01129004 Ya, dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan wa hab li rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha wa tub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan wa hab li rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha wa tub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Iya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, dan kita bincangkan dengan tajuk Tuhan dalam Islam. Tadi doktor dah berikan kepada kita definisinya, bagaimana isu konsep dia, bagaimana dengan tauhidnya, masya-Allah. Jadi doktor, kita nak sambung lagi doktor dengan pengajian kita pada petang ini, insya-Allah. Silakan doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya.
salah satu perkara yang asas dalam Islam, dalam agama Islam tentang bab Tuhan ini ialah Islam menolak berbilang-bilangnya Tuhan. Ya, berbilang-bilangnya Tuhan. Jadi kalau zaman Arab tu dia banyaklah Tuhan, Al-Lat, Manat, Uzza, ya. Bahkan diceritakan dalam kitab sirah ada lebih kurang 300 atau 360 patung berhala yang disembah di sekitar Kaabah dalam Masjidil Haram tu, ya, 360 patung. Ya, mana ada yang besar, ada yang kecil, ya. Ada orang ni dia sembah patung ni, mana sebagai Tuhan dia. Bahkan kalau kita baca sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia buat patung sembahan dia, Tuhan dia daripada buah tamar. Kalau lapar dia makan, ya. Ya, ada diceritakan Sayyidina Umar Al-Khattab kalau tak salah tu. Itu masa jahiliah lah. Masa jahiliah belum dapat hidayah, ya, hidayah Islam tu. Jadi dalam agama Islam ni dia nak ajak supaya kita memikirkan tentang Tuhan mesti satu. Ya, Tuhan tak boleh dua, Tuhan tak boleh tiga, Tuhan tak boleh banyak. Tuhan mesti ahad, mesti esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu esa, Allah Ta'ala itu tunggal. Dia tak boleh ada banyak, ya. Tak boleh nak kata ada Tuhan matahari, matahari itu Tuhan kerana matahari itu memberi cahaya. Kalau tak ada matahari, tumbuh-tumbuhan tak boleh hidup, ya. Jadi ataupun bulan, bintang tu jadi Tuhan, ya. Kerana dia memberi panduan kepada kita, ya. Jadi kesemua itu berlawanan dengan konsep tauhid, ya, konsep tauhid. Kerana konsep tauhid ini mestilah menyatakan esanya Tuhan, esanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cuba fahami beberapa nas Al-Quranul Karim, ya. Misalnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 22. Suratul Anbiya ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil 'arsy 'amma yasifun. Ini Allah Ta'ala takdirkan. Kalaulah ada di langit dan bumi alihatun, ada apa? Ada alihah, Tuhan-Tuhan, ya, plural kepada ilah, ilahun, ilahani, alihah. Ada lagi Tuhan-Tuhan, illallah, selain daripada Allah, ya. Maknanya ada orang Arab dulu dia mengaku Allah Tuhan, Allah Tuhan, tapi dia pun sembah benda lain juga, ya. Dia mengaku Allah pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka Arab ketika itu, ya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka akan kata Allah yang cipta. Tapi bila mereka sakit, mereka ada hajat, mereka pergi kepada patung, minta kepada patung. Sedangkan mereka mengaku Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ada Allah, ada Tuhan, Allah sebagai pencipta, tapi ada lagi Tuhan yang lain yang nak bagi makan, nak bagi sembuh dan sebagainya. Jadi Allah mengajar dalam Al-Quran supaya fikir. Lau kana fihi ma alihatun, kalaulah ada, ya, di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, la fasadata, nescaya akan rosak langit dan bumi. Pasal apa rosak? Kita cuba fikir, ya. Cuba fikir tengok kalau ada dua Perdana Menteri dalam negara kita. Kan? Amerika Syarikat ada dua presiden pada masa yang sama, kan? Macam mana keadaan negara tu? Bagaimana keadaan sebuah negara kalau dia ada dua Perdana Menteri? Dia tak boleh, dia kena ada seorang je, kan? Jadi kalau ada dua, Perdana Menteri pertama kata teruskan projek ni, Perdana Menteri kedua kata batalkan projek ni. Jadi nak teruskan, nak batalkan, jahanam negara. Jahanam negara. Jadi dalam sebuah rumah tangga, kalau ada dua ketua, ya, suami pun ketua rumah tangga, isteri pun ketua. Suami bagi arahan, isteri pun bagi arahan kepada suami, ya. Jadi anak-anak akan keliru mana satu nak ikut ni, mana satu ketua ni. Jadi dia ialah ada saling melengkapkan, tapi ketua rumah tangga adalah suami, ya.
Jadi dalam rumah tangga kalau ada dua ketua yang setaraf, maka jahanam rumah tangga tu. Kalau dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara ada dua menteri besar, ada dua perdana menteri yang bagi arahan, maka negara tu akan rosak. Bagaimana kalau ada dua Tuhan? Tuhan pertama kata aku nak ciptakan matahari. Tuhan kedua kata tak boleh, aku tak mau ciptakan matahari. Ya. Tuhan pertama kata aku nak zahirkan matahari ni selama 16 jam. Tuhan kedua kata tak, aku nak bagi matahari ni cahaya 12 jam je. Bagi sama 12 jam, sehari 24 jam. Jadi bergaduh Tuhan pertama dengan Tuhan kedua dalam masalah ni. Jadi bila macam tu akan rosaklah langit dan bumi. Jadi fikir dengan akal. Kalaulah ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, nescaya akan rosak. Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah pemilik arasy daripada apa yang mereka sifatkan, ya. Mereka sifatkan ada Tuhan lagi selain daripada Allah, ya. Kemudian kata Allah Taala lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 91 92, mattakhadallahu min waladin. Allah Taala tidak mengambil seseorang anak. Allah tak perlu kepada anak, ya. Allah tidak ada anak. Allah tidak berhajat kepada anak. Ada agama lain menyatakan Tuhan kami ada anak, ya. Kalau ada anak, macam mana keadaan dia? Siapakah pasangan kepada Tuhan tu? Pasangan kepada Tuhan, isteri tu, jadi isteri kah jadi suami kepada Tuhan? Dia akan jadi confused kat situ, ya. Jadi kalau Tuhan ada anak, kalau kita fikir Tuhan ada anak Tuhan ni tak ada anak kah? Anak Tuhan ni tak ada anak kah? Mana-mana cucu Tuhan? Ya, Tuhan, kalaulah Tuhan tu ada anak, kalau Tuhan ada anak, sepatutnya Tuhan ada cucu, kan? Ya, sepatutnya lepas cucu pula ada cicit. Jadi Tuhan yang asal tu, Tuhan yang paling agung sekali ada anak, kemudian ada cucu, ada cicit. Maknanya macam kita lah, bertitih keturunan Tuhan tu. Ini keturunan Tuhan, kan? Adakah macam tu? Jadi dasar ayat Tuhan, mattakhadallahu min walad. Allah Taala tak ambil anak pun. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidak ada sesuatu pun dari Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dhum 'ala ba'd. Kalau ada lagi Tuhan selain daripada Allah, dia pun akan buat kerja dia nak buat ni. Allah Taala nak buat ni, dia bangkang Allah Taala, dia nak buat benda lain, ya. Dan Tuhan ni akan naik atas Tuhan ni, akan lawan Tuhan ni. Jadi akan rosak, binasa, ya. Maka ini satu syirik. Fata'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang mereka syirikkan. Iaitu mereka kata ada lagi Tuhan selain daripada Allah, ada anak bagi Tuhan, ya. Jadi Tuhan tu Esa. Sebab tu surah yang kita baca paling ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Nabi, wahai Nabi, bahawa dia, yakni Tuhan kamu, dia tu Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Allah tu. Qul huwa Allahu. Dia Tuhan kamu adalah Allah yang Esa, ya. Allahus Samad. Allah tempat bergantung harap. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada yang melahirkan. Allah ni tidak melahirkan, wa lam yulad, dan tidak dilahirkan. Tidak ada anak dan tidak ada ibu bapa. Ya, kalau Tuhan ada ibu bapa, mana Tuhan baru dilahirkan, baru jadi. Macam kita umur 30 tahun, 40 tahun, Tuhan pun baru jadi juga, kan? Jadi patutnya yang jadi Tuhan tu Tuhan ke bapa Tuhan, mak Tuhan. Jadi situ kita akan keliru, ya. Kalau Tuhan baru dilahirkan. Kalau Tuhan ada anak, sudah tentu ada cucu, sudah tentu ada cicit. Mana cucu Tuhan, mana cicit Tuhan, kan? Jadi anak Tuhan tak kahwin kah? Tak boleh beranak kah anak Tuhan, kan? Jadi kita kena fikir secara mendalam, ya. Fikir mendalam. Sebab itu bila kita tengok di antara Islam dengan agama ahli kitab, Yahudi dengan Nasrani, ya, Allah Taala suruh kita ajak ahli kitab, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kata apa? Wahai ahli kitab, jomlah kepada satu kalimah yang sama di antara kami dengan kamu. Kalimah yang sama ni apa?
alla na'budu illallah, bahawa kita ni tidak menyembah melainkan Allah, wala nusyrika bihi syai'an, kita tidak syirikkan sesuatu dengan Allah, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, kita tidak jadikan sebahagian kita sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini antara konsep, ya, wahdaniyah, esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia yang mana kita hari ini membawakan nilai agama itu dan konsep bertuhan itu akan sentiasa ada pada kita. Itulah yang dinamakan keimanan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini Ustaz dan para pendengar, kita beri khas sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami. Sedapnya susu dan sedapnya susu dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Percayalah, sedekah tak perlu kaya. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, amal perbuatan paling berat itu ada 4. Pertama, memaafkan saat marah. Kedua, dermawan saat sulit. Ketiga, menjaga kemuliaan diri ketika sendirian. Dan keempat, berkata benar terhadap orang yang ditakuti. Tak ramai yang mampu bersedekah atau menghulurkan pertolongan kepada orang lain saat diri sendiri menghadapi kesulitan. Ada pula yang menunggu kaya baru hendak bersedekah. Pernahkah anda terfikir, adakah bila aku kaya nanti, aku akan banyak bersedekah? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 yang bermaksud, dan belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Syarat sedekah tidak perlu kaya pada harta, tetapi kaya pada jiwa. Contohilah sifat dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu, tidak pernah sama sekali Rasulullah diminta sesuatu kemudian baginda menjawab tidak. Gayakan jiwa dan kuburkan harta dengan menyumbang dalam projek beg prihatin buat golongan yang benar-benar terkesan akibat pandemik COVID-19. Untuk maklumat lanjut, hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama pertemuan ini dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia UPM. Baik doktor, sambil-sambil kita berbincang, ada soalan yang masuk di talian WhatsApp konti kita 01129004 004. Ada sahabat kita bertanya dari Negeri Sembilan, sahabat kita. Katanya, doktor, macam mana kita nak maklumkan kepada orang bukan Islam bahawa Tuhan kita wujud, sedangkan mereka ini memang masih belum lagi beriman. Mungkin orang kata tak nampak, kita percaya, kita i'tiqad di hati kita. Silakan doktor. Baik, itu satu kemusykilan jugalah, ya. Satu kemusykilan sebab Tuhan agama lain nampak, nampak, tapi Tuhan dalam Islam ni, Allah Ta'ala ni tidak nampak. Rupa-rupanya Allah Ta'ala dah menyatakan di dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Iaitu Allah ni tidak boleh didapat. Tak
boleh tangkap dengan mata kepala kita. La tudrikul absar. Kamu tak boleh dapat Allah Taala. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah Taala yang akan dapat kamu. Ya. Jadi persoalan tu dah dijawab di dalam Al-Quranul Karim. Dan kalau kita tengok dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, ya. Kisah Nabi Musa minta kepada Allah supaya dia nak tengok Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala firman, lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu tak akan lihat aku wahai Musa, tapi tengok kepada bukit bukau nanti. Tengok kalau tetap bukit tu kat situ, nanti fasawfa, nanti lambat lagi, fasawfa tarani, saufa nak lambat lagi tu, kamu akan tengok aku lambat lagi. Jadi maknanya dari sudut nas Al-Quran, memang kita tak akan tengok Allah Subhanahu wa taala sebab kemampuan mata kita. Jadi kalau orang kata, pasal apa tak boleh tengok kalau Tuhan tu ada? Tuan-tuan, kita buat contoh saintifik lah. Boleh tak kita tengok kuman COVID? Ya. Kita ambil mata kita aja. Kita tak pakai mikroskop, ya. Nusuk yang besar tu, kalau di tempat orang tengok COVID tu besar tu, kan? Yang dia bawa apa bentuk dia tu, kan? Yang tu dia dah lukis tu. Tapi kita saja nak pergi tengok mata kita, kan? Kita tengok orang ni, ada COVID ni. Mata saya nampak kuman COVID tu. Mata kita tak boleh tengok, tak boleh nampak kuman COVID tu. Tapi COVID tu ada kata tak? COVID tu ada. Dan kalau ada, pasal apa tak boleh tengok? Kerana mata kita tak mampu nak melihat. Kalau semata-mata mata kita perlu alat yang lain untuk melihat kuman COVID itu. Ya. Misal kita berada kipas angin pusing, aircon jalan, ya. Apakah yang menggerakkan? Jadi sebab geraknya kipas angin ada elektrik. Mana elektrik itu? Ada tak elektrik? Ada. Macam mana kita tahu elektrik ada? Pasal kipas berpusing, aircon jalan elok, maknanya elektrik ada. Kalau elektrik tak ada, kipas angin tak berjalan, aircon tak berjalan, maknanya elektrik tidak ada. Jadi kita tahu adanya elektrik itu bukan kerana kita melihat elektrik. Kita tidak melihat elektrik, tapi kita melihat kesan daripada elektrik, iaitu aircon ada, jalan elok, kipas angin jalan elok dan sebagainya. Maka kita yakin adanya Allah. Sebagaimana kita yakin adanya elektrik, kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak nampak elektrik. Walaupun kita yakin elektrik ada, kita tak nampak. Maka kita yakin Allah Taala itu ada, walaupun kita tak nampak Allah Taala, tak tengok Allah Taala, tapi kita tengok kesan-kesan, ya, kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh jadi dengan sendiri. Dia kena ada sesuatu zat, suatu entiti yang sangat powerful, sangat berkuasa, yang boleh menciptakan. Ya. Jadi zat tu tak ada dah. Ya, kalau tengok dalam agama yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain digambarkan kadang kuat, kadang lemah, ya, kadang hidup, lepas tu mati, kan? Ada masa Tuhan tahu, lepas tu tak tahu. Macam mana Tuhan yang ada masa dia kuat, ada masa dia lemah, ada masa dia hidup, ada masa dia dah mati. Macam mana Tuhan ni nak menciptakan alam ini? Tapi bila cerita bab Allah, Tuhan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sebagai Tuhan ni, Allah Ta'ala maha hidup, tidak mati. Allah Ta'ala maha berkuasa, tidak lemah. Jadi menciptakan alam ini. Ya, kalau nak dibandingkan kisah-kisah ataupun cerita-cerita Tuhan dalam agama yang lain. Jadi saya ingat salah satunya kita boleh bawa contoh moden, ya. Contoh moden tu contoh elektrik, tak nampak tapi ada elektrik. COVID tu ada seluruh dunia. WHO, World Health Organization mengaku adanya kuman COVID tu. Tapi kita tak nampak dengan mata kepala kita. Begitu juga kuman-kuman yang lain, bakteri yang lain, mata kita tidak nampak. Ya, sedangkan benda tu ada, ya. Maka begitulah Allah Taala tu ada, tapi mata kita tak mampu melihat, ya. Bukan kata kuman je. Kalau kita baca, ya, kita ambil buku kita baca, kita ambil Quran kita baca, ya. Kita letak Quran di sini, nampak boleh baca. Cuba kita Quran ni kita lekatkan ke mata kita. Kita lekatkan ke mata kita Al-Quran ni, sembamkan mata kita ke Al-Quran ni, kita tak boleh baca lah. Sedangkan sangat dekat. Tulisan tu kita tak boleh nampak lah, kan?
Dia kena ada kadar yang betul. Kalau jauh sangat pun tak nampak. Kalau buku tu Quran tu jauh sangat pun kita tak nampak baca juga. Kalau dekat sangat pun tak mampu nak baca juga. Dia kena tengah-tengah. Jadi ini kemampuan mata kita yang dhaif sebenarnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu dia Muna. Kita kena lihat dari sudut apa yang diterangkan sebentar tadi. Masya Allah, contoh tu dah ada. Bila terbayang tadi bagaimana dengan virus yang kita sedang bincang-bincang ni, doktor, semua orang tak nampak kan, tapi kepercayaannya pun ada pula kat situ. Jadi kita kena lihat dari sudut tersebut, dan apa yang berlaku hari ini, kebesaran Allah ada di sekeliling kita. Semoga itu akan terus menjawab segala-galanya, insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak mengajak supaya kita mengenali Allah sebagai Tuhan dan kita renungkanlah, buatlah perbandingan ketuhanan Allah Ta'ala sebagai Tuhan ni dengan sembahan-sembahan dalam agama yang lain. Kita banding, tengok untuk kepuasan diri kita, untuk kita i'tiqad betul-betul bahawa Tuhan yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Amin, amin, insya-Allah. Semoga itu akan terus menjadi jawapan yang kekal abadi sampai bila-bila, sampai hari kiamat, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan segalanya. Ya, alhamdulillah. Dan di akhirnya terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Insya-Allah doktor, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus juga tonton di Facebook Live IKIM FM, dan jangan lupa boleh sama-sama tonton semula di situ untuk kita buat ulang kaji, dapatkan semula bicara yang kita bawakan dalam rancangan Islam Agamaku. Tonton semula di Facebook Live IKIM FM. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Negeri Sembilan 102.7. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Produk Marvel Care telah bersiaran di IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Produk Marvel telah membantu lebih daripada 300,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang telah meningkat usia. Jadi, sempena ulang tahun Marvel Care yang ke-8 ini, kami berbesar hati untuk memberikan percuma 3 paket produk Marvel Care kepada anda yang belum pernah lagi mencuba Marvel Care. Percuma 3 paket Marvel ini untuk anda rasakan sendiri keunikan Marvel sebelum anda membeli. Anda boleh amalkan Marvel Care selama 3 hari secara percuma. Ini juga sebagai tanda keyakinan kami terhadap produk Marvel Care, dan kami mahukan anda berpuas hati dengan Marvel Care sebelum anda membeli. Lepas puas hati, baru anda membeli. Jadi, tunggu apa lagi? Inilah masanya untuk anda tuntut percuma Marvel Care. Percuma 3 paket Marvel ini hanya terhad kepada 500 orang sahaja yang pantas untuk menghubungi kami. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Saya ulang lagi sekali. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. 017-388-9555. Pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda, seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coded, sejadah dan banyak lagi. Sila layari laman sesama IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya
hanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan beriman, diturunkan kepada Nabi junjungan kita yang mengandungi 114